Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Mahfuz Tuan Rumah dan pimpinan yang hadir dan rakan-rakan. Ini kita saksikan bukan acara biasa, bukan acara parti, bukan acara khusus, tapi kita lihat sekarang ini di mana-mana bila kita ada kedanjuran sedemikian, walaupun terus diberi amaran tiap perhimpunan, polis akan menghebahkan bagi pihak kita dengan mengatakan perhimpunan haram, tetapi saya syukur alhamdulillah rakyat tidak gentar, rakyat tetap bangkit pertahankan hak mereka. Jangan mengatakan sudahlah Anwar, Pakatan Rakyat, terima saja keputusan, move on. Saya nak jawab sudah. Dia kata prepare. Kadang-kadang orang kita pada yang keliru, siap untuk pilihan raya akan datang. Saya kata pilihan raya apa? Kita dah menang pilihan raya ini, kita pertahankan kemenangan kita. Ya, bukan saja undi majoriti kerana Saudara Mat dan kawan-kawan tadi sebut. Itu dalam keadaan sekarang pun tipu. Kata Pak Samad Said, sastrawan negara, ibu segala tipu. Ini pilihan yang kata the mother of all frauds. Dalam keadaan gitu pun dia tak boleh lebih daripada 47%, kerana undi rakyatnya menolak UMNO BN terlalu tinggi. Melayu ada undi yang betul, Cina pun ada, India, Dayak, Kadazan, tapi termasuk Bangla dan Myanmar. Bangla sia, Myanmar sia, ya, ada rekod. Dan SPR Datuk Wan Ahmad masih menyerang Anwar tidak bertanggungjawab, pembohong, otak engkau. Sudah kita keluarkan fakta. Orang asing dibawa mengundi. Oh, dia kata ada kad tak ada kad, it's not our business. You tipu. Kita tahu rencana itu. Dibawa di parlimen, dibahas oleh ahli parlimen berulang kali. Ada panel, kemukakan nama-nama orang asing. Sebelum pilihan raya, saya datang ke Kedah, ke Pokosna. Kita bagi tahu nama orang Bangladesh, India, Filipina, Indonesia yang mengundi atas nama tentera dan polis. Jumlah pun diberikan dari senarai SPR. Apa dia buat? Tak peduli, sebab memang tugas dia untuk menipu. Disebut undi pos, undi awal, rekod dalam sejarah kita 1,5 juta. Petugas media, wartawan 50,000 undi awal. Petugas SPR, tentera dan polis, semuanya 1,5 juta. Sudah kita ada keluarga tentera, keluarga polis. Mana mungkin hanya 10% menyokong Pakatan Rakyat? Ada penipuan besar-besaran. Saudara, ini jenayah. Orang macam Wan Ahmad nak cakap banyak. Saudara, kamu tak boleh pertahankan penipuan. Saya dah bagi amaran dulu. Suruhanjaya Pilihan Raya, 2 ahli Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand, setelah kerajaan digulingkan, mereka dihadap ke mahkamah, 2 orang masuk penjara kerana menipu pilihan raya. Saya bagi amaran kepada SPR, jangan tipu. Ini hak rakyat. Kamu tipu orang terang-terang. Macam, dan sekarang tiap orang ditipu, tiap pengundi ditipu, dijanji. Ada law, ada statute.
Dakwah hitam itu mesti kekal, dipertahankan sekurang-kurangnya minimal 3 hari. Hilang hanya dengan memotong jari. Dan dia bagi alasan yang paling remeh, membohong terang-terang. Kemudian sekarang bagi amaran. Saya terima amaran. Saya terima ubutan. Jadi mengatakan ya, kalau lajak sedikit masuk. Saya nak bagi tahu kepada mereka, ini bukan soal Anwar atau Mak Sabu atau Mahfuz. Ini soal rakyat, saudara. Dan kami hanya juru bicara rakyat, lawan tetap. Ya, ukur apa? Jadi kalau begitu, suruh terima. Sebelum pilihan raya tipu, semasa pilihan raya tipu, selepas pilihan raya pun nak tipu. Oh, kami dah menang. Kemudian bila saya sebut kenyataan Obama sendiri diputar belikkan. Obama menyokong dengan syarat dibetulkan penipuan. Stop, padamkan kenyataan itu. Saya hanya menyebut apa yang saya sebut. Saya kata, kalau Obama mau bicara soal demokrasi, dia mesti dapatkan fakta. Dia menyerang, bukan dia, Amerika menyerang Irak, kononnya nak pertahankan demokrasi. Kita tidak setuju. Kita mengecam campur tangan Amerika di Irak, tapi alasannya demokrasi. Apa salahnya Amerika lihat apa dia yang dibantah oleh rakyat? Itu saja yang saya sebut. Tapi diputar oleh media, Anwar mengemis minta sokong Obama. Penipu sekali lagi. Saya hanya said this. Kalau Obama bicara soal demokrasi, di mana keluhan rakyat? Mustahil. Saya mengatakan we are so confident. Kita yakin betul-betul. Pertama, kita menang. Kedua, tak mungkin penipuan ini terpadam dengan sendirinya. Orang hanya berkepentingan dan bodoh saja yang boleh terima penipuan ini. Kalau ada rakan-rakan yang pernah terlepas mengundi UMNO dalam pilihan raya yang lalu di Kedah, atau ahli UMNO yang hadir, saya nak beritahu, tak apa keputusan sudah yang lalu, tetapi jangan buat salah besar 2 kali. Sudahlah kamu sokong UMNO, dah kamu tahu ada penipuan, kamu nak pertahankan jenis manusia apa yang kamu lihat. Ya. Sebab itu sudah saya minta kawan-kawan, ini bukan soal agenda sebenarnya disebut. Saya memang dihina tiap malam dalam televisyen 20 minit tak habis lagi. Ya. Tapi saya nak beritahu, ini bukan soal Anwar. Ya, bukan soal Anwar atau bukan soal, malah bukan soal mana-mana yang begitu. Ini soal rakyat. It is your right. Hak saudara dinafikan. Di mana maruah kita? Saya katakan sebagian kita miskin, sebagian kita pekerja ladang, ramai di kita pesawah padi, ada yang nelayan, ada pegawai rendah kecil, ada polis biasa tidak berpangkat. Kamu bagi BRIM, ambil. Bagi projek, ambil. Tetapi saudara, ingat, kita manusia, kita ada maruah. We have dignity. Jangan ambil maruah itu dari kami. Karena kalau ambil itu, kami tidak ada harga di negara ini. Sebab itu saudara, kita tidak ada pilihan. Oh, dia kata kita nak bawa ini tradisi jalanan. Saya tak mau bincang ini soal menteri besar punya pandangan. Sudah paling tidak pertahankan hak kita. Saudara nak sebut pilihan raya akan datang, itu soal lain. Tak betulkan sekarang pilihan raya akan datang macam ni lah juga. Sebab itu saudara, kita tidak bicara pilihan raya akan datang. Kita mesti pertahankan kemenangan kita dalam pilihan raya umum ke-13, dan kita mesti tuntut Putrajaya sekarang daripada sekarang. Dia bawa hujah. Kalau ada orang yang mengatakan, ada orang kata, wah terima apa? Mana maruah kamu? Kamu cakap soal apa? Mereka yang kamu katakan tidak benar tuduhan. Tak ada orang Bangladesh atau asing yang mengundi. Tidak ada undi awal. Memang dakwah kekal. Kalau kau pertahan begitu, kita boleh berhujah.
Tapi kalau kamu tak boleh pertahankan, jangan sekali-kali berani mengatakan pilihan raya ini sah. Dan sudah sekarang bukti lebih banyak dikeluarkan. Peti undi tukar, jumlah pengundi lebih daripada kertas undi dikeluarkan. Ya. Sudah, kalau teliti laporan sekarang, saya dapat laporan teliti di bawah, banyak kertas undi diperoleh di luar kawasan undi. Ya, kes Salahuddin pulau, kes balik pulau, kertas undi lebih daripada yang dikeluarkan. Ada kes di mana kertas undi senarainya semekian 200 sampai 400 dalam kertas. Bila kertas undi dikira, kertas undi itu lain 300 sampai 600. Sudah di Terengganu, di Besut, seorang pegawai SPR buat laporan polis, saya diarah memangkah kertas undi. Nah, SPR nak buat ulasan besok malam. Ulasan apa? Kamu pertamanya, petugas SPR pertamanya mesti tuntut letak jawatan sekarang. Ulasan apa? You are incompetent. You lie. You don't have the moral integrity to stay put sebagai pemimpin. Dawat kekal pun tak boleh. Malah kamu harus didakwa kerana menipu rakyat. Dan saya nak seru semua petugas SPR seluruh negara, stand up, bawa fakta. Kerana yang bertanggungjawab itu beberapa kerat di atas. Dan jangan jadi tercecai kepada penipu hak rakyat. Dan yang berlebih menyebabkan kita lebih menyampah, ya sikap mereka. Sudah kerajaan minoriti 47 apa, saya setuju. Masa Sabu kita 40%, 47% yang sokong UMNO BN, tolak 2%. Bangla Indonesia tinggal 45, tolak 2% yang tipu di awal tinggal 43, tolak kecoh sana, tolak hilang peti undi, gelap, lepas gelap 7 peti datang, semua tu poyong yang jaga semua. Jadi 40%. Itu pun dari menteri angkuh dan sombong. Pertama hiburkan kau. Dan ada orang Melayu mengatakan, saya ingat orang yang terdidik, Profesor Kangkong, yang mengatakan, dia bagi tahu saya, Anwar, ini soal survival kita bangsa Melayu. Cukuplah kerjasama, perkuatkan Melayu. Inilah peluang. Kerana kalau kita lemah dan berpecah, Cina dah mula tuntut. Tsunami Cina itu akan mencengkam kuasa Melayu. Ini politiknya, saudara. Dah lama main politik ini. Bila UMNO terdesak, dia guna isu kaum. Tapi baik niaga, baik kekayaan, baik merampas, tengok kesenjangan pendapatan. UMNO mana? UMNO yang kaya. Ini keluarga bekas-bekas Perdana Menteri ini, puluh-puluh bilion ringgit nak jiwa Melayu. Kalau betul jiwa Melayu, ini keluarga Mahathir, keluarga Najib, keluarga Daim, setengah harta kamu kepada rakyat. Serah sekarang kalau kamu memimpin rakyat. Kekayaan puluh bilion. Dan ini retorik kamu, ini wacana kamu. Serah, maki, ugut, bagi amaran, bagi rakyat takut. Sudah, jadi kita takut. Sekarang orang tipu kita, ya? Dia kata terima, over, election is over. Saya kata, saudara, over bagaimana? Kamu ambil rumah aku, kamu ambil kereta aku, kemudian kamu kata damailah, selesaikan, jalan terus, tengok ke depan. Kereta aku tak bagi balik. Ini damai apa mungkin? Sebab itu saya katakan, saudara, kita mesti bangkit dan pertahankan. No turning back.
kita mesti maju terus membujur lalu melentang patah. Jangan mula tangkap dakwah Nik Nazmi di Selangor, tangkap tokoh mahasiswa Adam Adli, kerana Adam Adli menyebut, dia dikatakan sebut guling kerajaan. Dia kata pertahankan kerajaan yang sah. Kalau kita terima demokrasi, kita terima keputusan yang sah. Kalau terima demokrasi, bukan terima penipuan. Tapi kita buat tindakan, takutkan orang lain. Saya nak tanya saudara, karena jawapan pada saudara bukan pada kami. Apakah kita harus terima keputusan Najib untuk terus? Sudah, kalau tidak, saya syukur kerana seperti mana kita lihat dan saksikan kebangkitan semangat pilihan raya. Kebangkitan ini kebangkitan anak muda. Saudara kena putuskan. Sebab itu apa saja program, termasuk yang NGO atur, kita kena jayakan. Ramai pemimpin-pemimpin luar hubungi saya. Sebahagian mau diumumkan, sebahagian tak mau bagi tahu sebab dia kata hubungan antara kerajaan. Negara-negara jiran hubungi kita dan mereka kata, Anwar, stay put, kamu menang moral dan kami yakin akhirnya kamu akan catat kemenangan di Malaysia. Perdana Menteri Tayyip Erdogan telefon saya, saya telefon dia telefon. Dia kata, Saudara Anwar, you menang 51%. Saya kata, ya. Bagaimana yang 47% angkat sumpah? Saya kata, ya juga. Tapi ini Malaysia, anything is possible. Malaysia boleh. Dia masih tak faham. 47, kalaulah 49.9 hilangnya corak bezanya terlalu kecil. Macam Bush Al Gore fight, itu lain. Ini jurangnya besar, 47 dengan 51, tak ada khilaf. Dan kalau begitu saya kata, we have no choice but to continue untuk struggle, pertahankan rakyat. Dia kata, salute to Malaysians. Sekarang bila kita ada perhimpunan yang disebut kita hasut rakyat, kita hasut rakyat. Saudara, sekarang ini saya nak beritahu saudara, kita selain tawakal kepada Allah Taala, serah kepada rakyat. Saudara mau terima penipuan ini, kami tak ada pilihan. Kami tak boleh buat perhimpunan 40 orang di atas pentas saja. Tapi kalau saudara kata, Anwar, rakan-rakan, jalan dan kami bersama, saya kata, insya Allah kita teruskan. Boleh kita terus? Pasti minta kita terus. Saya terima kasih. Karena kalau saya kata tak boleh pun, saya tetap akan terus insya Allah. Kerana saya tidak mau negara ini dijajah oleh UMNO Barisan Nasional. Kita dapat banyak amaran dan orang-orang yang menganjur satu persatu dipanggil untuk siasatan. Saya minta pihak polis, walaupun terima arahan, jaga. Suasana sekarang bukan 2008. Sekarang majoriti rakyat bersama kita. You respect the will of the majority. Surrender. Surah surrender tadi sebut tyranny. Bukan sekat tyranny, tapi tyranny of the minority. Minority sekarang yang memerintah dengan sombong dan angkuh. Ugut kaum, malah orang saudara. Kita bukan bacul. Kita, terutama anak-anak muda, pahlawan bangsa Malaysia yang akan bangkit. Ya saya nama. Ada yang katakan cukup sekarang ini. Saya kata mana cukup. Besok
kita akan berimpun Black 505 di Kuala Terengganu. Hari Jumat 23, Terengganu 23, minta maaf, bukan besok, 23. 24 di Melaka. 25 di MKOK Mall Petaling Jaya. Kita bagi mesej kepada Zahid Hamidi, kepada Najib, kita akan terus, we will never surrender. Mana ada negara merdeka dan rakyat merdeka yang menyerah kuasa setelah jelas menang pilihan raya. Jadi kita akan teruskan, saudara. Dan saya rayu dan saya hargai kerana kehadiran di Kedah ini luar biasa, dan saya terima kasih. Dan yang menariknya, selain daripada pimpinan dan rakan-rakan penyokong Pakatan Rakyat, sekarang bangkit anak-anak muda yang sebelum ini tidak berparti tetapi mau hak mereka dipertahankan. Sudah, finally saya nak beritahu, ini bukan masa depan Anwar atau pimpinan. Ini sudah kena ingat, terlepas peluang ini, masa depan saudara. Media nak kotor dan jijik macam TV3 dan utusan, kuasa politik sombong macam suara menteri-menteri dan menteri besar, amaran, orang tak setuju, khianat, orang tak setuju, pencetus perubahan, sama bahasa tahun 60-an. You anak muda, you nak hidup dengan pemimpin bercakap dengan politik usang dan lampau dan kolot, atau mau politik baru? Yes. Tengok bahasa mereka. You anak muda, tengok kanan, tengok kiri, depan belakang, tengok di kanan sudah. Anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Siam, semua anggap diri sebagai satu keluarga. Tapi apa bahasa pemimpin? Semua lawan Cina, lawan Melayu. Najib semua lawan Cina, macam perkasa. Kemudian Syekh Soleh kata anak Cina diperalatkan. Ini bukan pemimpin Melayu yang disconnect, uprooted from their own people. Pemimpin Cina pun tak faham kaum dia sendiri. Ini Syekh Soleh. Pemimpin India Wetamurti, dia kata kita dulu tak Melayu. Ini no, semua ni Pamak semua ni jadi semua pecah Cina. Kami semua nak gadai lebih daripada Cina. Okey. Nah, gadai prinsip Melayu. You ambil Wetamurti. Siapa dia Wetamurti? Dia nak saman kerajaan British, nak minta puluh bilion ringgit daripada kerajaan British dan kerajaan Malaysia ganti rugi kerana tidak layan India. Tak apa lagi. Dia dalam charter piagam dia kata dia tolak hak kesemuan orang Melayu dan kedudukan orang Melayu istimewa di negara ini. Kita dalam Pakatan Rakyat pas keadilan DAP sign pengakuan ini. Wetamurti diangkat oleh Najib menjadi menteri walaupun dia hina dan pertikai kedudukan orang Melayu di Malaysia. Mana dia perkasa? Mana dia pemuda UMNO? Bangkit! Ada satu suara, ada satu suara UMNO, pemuda UMNO perkasa pertikai pelantikan ini. Ya, ini dia politik kemunafikan, kepura-puraan. You cerita kita di kampung, bila ada yang bersanggah, you diam, you cium tangan. Ini sebabnya saudara saya katakan, mari kita tukar politik baru. Dengar ucapan Najib menteri sama politik dulu. Dengar dasar ekonomi mereka, lantik saja naik 2-3 hari terus laksanakan GST. Idris Jalal kata kita terpaksa naik cukai perkhidmatan
General Services Tax GST, kerana kita perlu 28 bilion ringgit. Ya. Apa GST? Baju 7%, kasut naik 7%, kepiah 7%, makan 7%, telefon naik 7%. Itu dia GST. Mana orang mau sokong, hang sokong, naik hang bayar. Kami akan lawan, bantah tubuh kerajaan, batalkan GST. Jadi soalnya saudara, sistem itu, sistem perkauman, sistem tidak demokratik, sistem sombong dan angkuh, yang tahu bagi amarah, tak ngerti hormat. Kamu minoriti boleh ke Allah, hormatlah sikit, cakaplah baik sikit. Mau tidak mau, kamu tak suka saya tak apalah, tapi kena ingat Pakatan Rakyat dan saya, kami dapat 51%. You shut up, respect us because we support the majority. Ini dia hina terus, tak erti, dia guna politik usang yang lalu. Ekonomi sama, percaya letakkan kabinet, recycle sebagian tak lantik senator, angkat sumpah dulu. Sudah tak ada yang boleh bawa yang ada kualiti sikit. Ini masalah kita. Jadi saudara, save this country. Untuk kamu anak-anak muda, selamatkanlah negara ini. Terus kita terus marah, kita akan diugut, dan saya percaya minggu-minggu berikut ini keadaan mungkin sedikit lebih tegang. Kita harus sabar, kita pertahankan keamanan, kita ikut arahan, tetapi saya nak beritahu, kita akan maju terus, bangkit, bangkit, bangkit rakyat, suara rakyat, suara keramat, reformasi. Ini kalilah. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saya, sebelum kita mulai, undur dari pentas ini, tolong undur. Kita akan nyanyikan lagu negaraku. Tolong undur. Baik, kita akan nyanyikan lagu negaraku. Kita rakyat yang